Kalau kita sentiasa menerima budi orang macam mana? Betul tak? Kalau sentiasa menerima budi orang, tiap-tiap hari dia berbudi dengan kita. Ya tak sempat kita nak puji. Ya Allah, nak puji macam mana lagi? Ini kawan kita ni. Ini cerita dengan kawan-kawan, dengan orang. Kata, baiknya dia. Itu baru orang berbudi, sahabat-sahabat sekalian. Sedangkan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dibandingkan dengan manusia yang buat baik dengan kita. Memetik kata-kata hikam Ibnu Athaillah yang minggu lepas. Ya, hikmah yang ke-90. Bagaimana nikmat yang besar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berlaku insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh jadi dengan dua keadaan. Sama ada dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada apa yang kita nak, ataupun dengan terhalangnya, ataupun Allah menghalang daripada kita sesuatu yang kita nak. Apabila Allah memberikan kurnianya kepada kita, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, asyhadaka birrah. Kamu saksikan kebaikan Allah. Ya, sebenarnya bila kita menerima kebaikan ni ataupun menyaksikan kebaikan ni, sahabat-sahabat semua, macam mana ya Ustaz nak cakap ayat dia? Memang akan rasa apa? Rasa luluh. Ni tak tahu ni nak cari perkataan apa ya? Rasa luluh. Walillahil mathalul a'la. Allah bukan bandingan dengan sesuatu yang lain. Cuma ustazah nak bagi kita faham. Kalau kita sentiasa menerima budi orang macam mana? Betul tak? Kalau sentiasa menerima budi orang, tiap-tiap hari dia berbudi dengan kita. Cuba tuan-puan bayang. Tiap-tiap hari dia buat baik dengan kita. Budi dia yang semalam pun kita tak sempat nak cakap terima kasih lagi. Jangan kata nak balas. Nak cakap terima kasih pun tak sempat. Datang lagi budi yang lain. Datang lagi kebaikan yang lain. Ini ustazah ambil peringkat manusia dulu. Sesama manusia. Agak-agak mahu tak kita berkata kepada orang tu, cukuplah. Betul tak? Dahlah tu, cukuplah. Betul tak tuan-puan? Kawan kita hari-hari bagi makanan, nak menggembirakan kita. Ustazah ada kawan macam tu tuan-puan. Mungkin dengan ustazah berduka cita ke apa, wallahualam ya. Balik saja daripada mana-mana travel, Masya Allah, makan tengah hari datang. Makan malam datang. Dihantar. Ustazah cakap dengan sahabat ustazah, cukuplah, cukup. Sebab apa? Sebab kita tak sempat nak balas budi dia. Gambarannya tuan-puan sekalian, menerima budi ni pun satu benda yang kadang-kadang boleh menyebabkan luluh hati kita. Ya tak sempat kita nak puji. Ya Allah, nak puji macam mana lagi? Ini kawan kita ni. Ini cerita dengan kawan-kawan, dengan orang. Baiknya. Orang kata apa? Tak ada perkataan dah nak kata. Baiknya dia. Itu baru orang berbudi, sahabat-sahabat sekalian. Sedangkan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dibandingkan dengan manusia yang buat baik dengan kita. Allah yang menghidupkan, Allah yang mencipta, Allah yang menjaga, Allah segala-galanya. Asyhadaka birrah, kamu menyaksikan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia sahabat-sahabat semua, orang boleh lemah, orang boleh luluh, kita boleh tersungkur semata-mata untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bukan tersungkur jatuh yang tak baik. Maksud ustazah, kita boleh mengabdikan diri kita kepada Allah. Cuba buat sebaik-baiknya. Kenapa?
kerana aku menyaksikan kebaikan maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ya Allah, melihat kebaikan Allah, melihat rahmat Allah, melihat seluruh yang Allah kurniakan kepada kita. Tak tahu nak cakap macam mana ya sahabat-sahabat semua. Tapi kita boleh faham dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dengan ibadah Nabi, dengan jihad Nabi, dengan kesungguhan Nabi, dengan amanah Nabi, dengan segala yang telah Nabi perform dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda menyatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak mau menjadi hamba Allah yang bersyukur? Melecet dah kaki tu, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Takkan begini sekali tahajudnya. Kita tahu tahajud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mampu diturut oleh orang lain. Qiyam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai habis surah Al-Baqarah. Kita duduk baca surah Al-Baqarah pun kematu punggung kita. Jangan kata berdiri. Jomlah kita buat program apa? Baca surah Yasin boleh lagi. Itu pun asyik nyingkap-nyingkap muka surat. Bila nak habis tu kan, baca surah Yasin sambil menyingkap. Bila nak sampai dekat iza aradallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun, sambil singkap-singkap. Baca surah Al-Mulk boleh lagi. Tapi cuba kita buat program baca surah Al-Baqarah. Main dekat nak 3 juzuk tu. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas nama ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, Nabi qiyam saja pun sahabat yang pernah ikut di belakang baginda Nabi SAW pun dah berkata-kata dah, habis kot lepas juzuk 1 ni, habis kot surah Al-Baqarah ni akan rokok, sambung lagi surah Ali Imran. Ya. Dan demikian juga, maknanya ini adalah dua-dua keadaan. Demikian juga sahabat-sahabat sekalian, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menghalang kita. Kita punyalah nak tapi tak dapat. Atau kita tak nak tapi dapat. Wa mata mana'aka, ya Allah ya Tuhan. Lemahnya kita sebagai manusia. Benda yang mungkin kita cuba nak buat, kita nak benda tu, tapi tak boleh. Tak dapat. Terhalang. Dan Allah Maha mengetahuinya. Di mana Allah nak suruh kita lihat? Kalau tak, nanti macam-macam berlaku dalam hati kita. Kalau benda tu melibatkan ramai orang akan berasa macam-macam. Tetapi sahabat-sahabat, tengok. Ashhadaka qahrahu. Kamu tahu tak sebenarnya Allah nak perkenalkan, nak bawa kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang kamu tak mampu nak ubah. Pada perkara yang kamu tak mampu nak buat apa-apa, walaupun kamu dah cuba, walaupun kamu dah usaha, kamu dah ikhtiar. Saksikanlah Allah itu Al-Qahhar, yang maha berkuasa penuh. La haula wa la quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz sebut, kita jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, nikmat yang paling besar kita dapat ni antara lain adalah nikmat Islam. Cuba sahabat-sahabat bayangkan, agaknya bagaimana keinginan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berikan Islam itu kepada bapa saudara baginda Abu Talib. Abu Talib maksud sokong melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menemani dalam banyak keadaan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Abu Talib tak dengar, bukan Abu Talib tak tahu apakah seruan yang diajak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti tahu. Di atas pembaringan kematian, nak nazak dah, nak sakratul maut dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi beliau.
Bayang tuan-puan. Tuan-puan boleh bayang tak? Ini kita kata imajinasi kita sebab Ustaz nak gambarkan, wah ini suasana yang sangat dahsyat. Kalau kita nak mati, Nabi kat sisi kita. Cuba tuan-puan bayang. Abu Talib nak mati tuan-puan, Nabi ada sebelah. Dan Nabi terus mengajak Abu Talib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, di sisi yang sama ada Abu Jahal. Dan Abu Jahal kata, ingat kamu hendaklah mati di atas agama nenek moyang kita. Tuan-puan, ia berakhir dengan apa? Allah Al-Qahhar. Allah yang punya kuasa. Kuasa mutlak, kuasa penuh. Abu Talib mati dengan agama nenek moyang. Bayang bukan kepalang sedihnya Nabi SAW. Dan turun ayat, Allah mengingatkan Nabi supaya tidak mendoakan orang yang sudah terang-terang mati dalam keadaan kufur dan musyrik. Orang yang terang-terang jadi ahli neraka. Dan turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Kamu tak upaya nak bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Kerana yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Masa Ustazah baca balik semula kisah itu dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum Sirah Nabawiyah, sahabat-sahabat sekalian, dan ulas dalam satu program slot Sirah Nabawiyah, kita terasa subhanallah, masya Allah, besarnya nikmat Allah yang mengurniakan kita nikmat Islam. Yang Ustazah kira tidak ada satu perjuangan apa pun memadai dengan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Kamu Zakiyah contohnya lahir daripada rahim seorang ibu dan ayah yang muslim dan muslimah. Ketentuan Allah ke atas kamu, kamu menjadi orang pilihan Allah. Kamu disambut kelahiran di atas muka bumi ini dengan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Abu Talib, Nabi kat sebelah, nak mati, seru, ajak. Allah tak bagi. Kalaulah kita tak rasa betapa besarnya nikmat Islam yang Allah bagi kepada kita, yang Allah bagi pada anak-anak kita, Allah bagi pada kaum keluarga kita, itu pun tuan-puan sekalian kita tak tahu macam mana nak mensyukuri dan menghargainya. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Kalau kita tengok macam mana para nabi, sahabat-sahabat sekalian, memberikan nasihat kepada anak-anak mereka, Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Bagaimana sahabat-sahabat sekalian yang disebut dalam Al-Quran, mereka katakan kepada anak-anak mereka, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih kamu dengan agama ini. Agama apa? Islam, ataupun agama yang kita faham yang membawa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Istafa kat sini maknanya apa? Pilihan Allah. Cakap ke anak-anak kita, supaya anak-anak kita sedar nikmat yang mereka terima apa dia? Allah telah memilih, memuliakan kamu. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah muliakan kamu, pilih kamu dengan nikmat agama ini, maka janganlah kamu mati kecuali kamu mati sebagai seorang Islam.
Itu pesanan nabi-nabi pada anak mereka. Untuk melihat betapa besarnya nikmat Islam. Jaga Islam tu baik-baik dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu. Jangan kamu mati agama kamu terlondeh. Jangan kamu mati terlucut akidah tauhid kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nak kena melihat nikmat itu dengan sangat luas, sahabat-sahabat semua. Kalau tak, kita asyik rasa benda ni tak dapat, benda ni terhalang, benda ni. Sedangkan nikmatnya terlalu besar. Dan bila kita melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala, di situ pun kita akan rasa, ya Rab, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Rab. Kat situ. Kalau orang lain menangis kerana sakitnya untuk bersabar di atas ujian, ada orang yang menangis meraung kerana merasa perlukan bantuan untuk menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan seronok berfoya-foya lupa daratan. Ujian nikmat juga satu ujian yang berat, seperti mana ujian kesusahan yang memerlukan kepada kesabaran. Merayu pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati wa inni tubtu ilaik. Sehingga ke akhir ayat. Saya takut sambil-sambil baca, takut silap baca. Tengok surah Al-Ahqaf ayat 15. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Maksud dia apa dia? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Ya Allah, bagilah aku ya Allah kemampuan. Auzi'ni, bagilah bahagian untuk aku, bagilah kemampuan untuk aku. Untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, untuk mensyukuri akan banyaknya nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada aku. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kedua ibu bapaku. Masya-Allah. Allah nak suruh kita tengok, kamu ni baka dapat nikmat. Jangan pandang kita je. Kamu tahu tak, seluruh baka keturunan kamu nikmat dari aku. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu kenal atuk kamu tu pun aku bagi nikmat ke atuk kamu. Kalau kamu sempat sejarah hidup dengan nenek kamu tu pun dapat nikmat daripada aku. Ni semua dah tengok cerita Mak Kilau kan? Ustazah pun tak tengok lagi. Kok sempatlah dengan Mak Kilau? Mak Kilau tu pun nikmatnya, segala benda yang ada tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan mujahadah yang ada pada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Kecekalan yang ada pada pejuang kemerdekaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya memuja kilaunya, tapi lupa siapa yang mengilaukan kilauan tersebut. Jawabnya Allah Subhanahu wa taala.